Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami terdiri pada saya, Muhammad Masri bin Ole, Manswani binti Baba, Leslie Pius dan Muhammad Fitri Saleh akan membentangkan tugasan subjek pembangunan organisasi bertajuk Diagnosis Organisasi Polis Diraja Malaysia, PDRM. PDRM merupakan organisasi peneraju penguatkuasa undang-undang terulung dan bertanggungjawab kepada keselamatan di dalam negara yang paling awal dan tertua wujud di dalam negara Malaysia yang telah mengalami banyak revolusi perahlian sejak pemerintahan British lagi. Misi PDRM ialah memberikan perkhidmatan kepolisian yang profesional, berkualiti dan berintegriti ke arah keselamatan dan ketenteraman awam. Manakala visi polis Diraja Malaysia iaitu peneraju keselamatan bagi mengekalkan Malaysia selamat dan aman. PDRM dipimpin oleh Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Arjul Sani bin Abdullah Sani dan Timbalan Ketua Polis Negara ialah Datuk Razaruddin bin Usin. Dalam organisasi polis Diraja Malaysia dibagikan kepada 10 jabatan yang diketuai oleh seorang pengarah yang berpangkat Komisioner Polis. Jabatan-jabatan polis di Raja Malaysia iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik, Jabatan Pencegahan dan Keselamatan Komuniti dan Jabatan Sumber Logistik dan Teknologi. Semua jabatan-jabatan ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri dan juga pentadbiran bertempat di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman yang berada di Kuala Lumpur. Terdapat 8 objektif utama penubuhan polis di Raja Malaysia iaitu meningkatkan kewaspadaan penguatkuasaan undang-undang, ketenteraman awam dan keselamatan negara. Kedua, mengawal dan membenteras jenayah dan ancaman dadah atau bahan bagi mengurangkan kegusarasan masyarakat. Ketiga, iaitu mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengumpulan risikan keselamatan. Keempat, iaitu mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam. Kelima adalah melaksanakan konsep total policing melibatkan penyertaan daripada masyarakat. Keenam ialah mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan aset dalam melaksanakan tugas. Ketujuh, mendidik dan memberikan kesedaran mengenai isu jenayah dan kesan melakukan jenayah. Dan yang terakhir adalah mewujudkan suasana kondusif dari aspek spiritual dan moral. Menurut Cumming dan Worley, diagnosis didefinisikan sebagai satu proses bagi memahami bagaimana organisasi dapat berfungsi dan mendapatkan info-info atau maklumat yang diperlukan bagi membentuk atau merancang sesuatu usaha ke arah perubahan. Manakala definisi intervensi adalah acara-acara atau set tindakan-tindakan yang dirancang secara teratur dan berurutan bagi membantu sesebuah organisasi meningkatkan keberkesanannya. Diagnosis peringkat organisasi. Kumpulan kami telah menjalankan kaedah diagnosis secara temuduga dan rekod organisasi serta data akib. Melalui kaedah diagnosis secara temuduga, kumpulan kajian kami telah memilih beberapa pegawai kanan polis dan anggota bawahan pelbagai pangkat yang bersesuaian bagi menjalankan temuduga secara individu. Manakala bagi kaedah rekod organisasi serta data akib, pihak kami akan menjalankan menemui pegawai perhubungan awam polis yang boleh memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Hasil daripada analisis data secara kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan dapati terdapat 3 isu di dalam organisasi polis Diraja Malaysia iaitu isu proses manusia, isu sumber manusia dan isu strategik. Dalam isu proses manusia, masalah pertama ialah konflik. Konflik di antara pegawai atasan dan anggota pangkat rendah sering kali berlaku kerana pemusatan kuasa dalam membuat keputusan hanya boleh dilakukan oleh pihak pegawai atasan, menyebabkan ketidaksefahaman dalam membuat keputusan tentang arahan penugasan. Masalah kedua ialah kepimpinan.
Kepimpinan haruslah menunjukkan kepimpinan yang adil dan saksama dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran, penyeliaan anggota dan tugas-tugas. Namun berlaku juga pegawai atasan PDRM yang sering kali menggunakan kuasa-kuasa yang ada bagi kepentingan peribadi. Bagi isu sumber manusia, masalah pertama ialah penilaian prestasi dan pencapaian kerja. Keadaan ini berpunca daripada pegawai atasan atau penyeliah yang membuat penilaian prestasi dan pencapaian kerja yang rendah akibat daripada konflik atau isu peribadi yang berlaku dan berat sebelah oleh pegawai penilai. Bagi isu strategik, masalah ialah dikritik oleh orang awam berkaitan perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan hati. Contohnya, tidak ada tindakan daripada laporan polis yang dibuat. Polis lambat tiba di lokasi pengadu dan layanan yang kasar. Aspek transformasi peringkat organisasi PDRM. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak PDRM, di antaranya adalah penaiktarafan kaunter aduan polis dan menaiktaraf sistem penerimaan report polis, e-reporting. Mengemaskini piagan pelanggan, contohnya responder kehadiran polis di lokasi daripada 15 minit kepada 13 minit dan pemantapan integriti pegawai dan anggota PDRM melalui kursus pemantapan kepimpinan oleh bahagian bakar PDRM. Cadangan intervensi peringkat organisasi polis Diraja Malaysia. Bagi isu konflik di dalam organisasi PDRM, program atau latihan dalam perkhidmatan yang bersifat pemuafakatan perlu diadakan. Peranan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS melalui bahagian agama dan kaunseling bakar perlu lebih kerap. Bagi masalah isu strategik, pihak PDRM harus mempertingkatkan program latihan dan kursus kepada pegawai dan anggota bagi mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran lebih profesional dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik. Halangan dan tindakan intervensi peringkat organisasi PDRM. Halangan yang pertama, PDRM tidak mempunyai tenaga pengajar atau individu yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu program yang ingin dilaksanakan. Halangan yang kedua, masalah kewangan bagi mengadakan program yang menyeluruh untuk pegawai dan anggota polis. Tindakan yang pertama, pihak PDRM boleh menjemput tenaga pengajar dari luar organisasi yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam menjalankan program bersifat permuafakatan. Tindakan kedua, pihak bahagian latihan PDRM mestilah merancang dan meneliti program-program yang memberikan impak yang besar kepada organisasi PDRM. Nama saya Leslie Pius, nombor metrik 260940 dan akan menyambung slide seterusnya. Diagnosis peringkat kumpulan organisasi PDRM. Kumpulan kami telah menjalankan kaedah diagnosis secara temuduga individu. Melalui kaedah diagnosis secara individu, kumpulan kajian kami telah memilih beberapa pegawai kanan polis dan anggota bawahan pelbagai pangkat yang bersesuaian bagi menjalankan temuduga secara individu. Hasil daripada analisis data secara kaedah kualitatif, iaitu analisis kandungan, didapati terdapat dua isu di dalam organisasi polis Diraja Malaysia, iaitu isu proses manusia dan isu sumber manusia. Melalui isu proses manusia adalah wujud masalah struktur dan pembahagian tugas dalam skop kerja. Anggota bawahan menerima arahan penugasan daripada pihak pegawai atasan yang berlainan daripada skop kerja yang sepatutnya dipertanggungjawabkan. Bagi isu teknostruktural ialah kekurangan kelengkapan dan peralatan kerja dalam menjalankan tugas. Di antara peralatan dan kelengkapan tugas yang sering dibangkitkan adalah printer, bekalan kertas A4 dan agihan kenderaan pasukan ke balai-balai polis, yang mana berlaku ketidakadilan dan saksama. Agihan kenderaan pasukan hanya tertumpu di Ibu Pejabat Polis Daerah atau balai-balai berstatus bandaraya sahaja. Manakala bagi balai-balai di kawasan pinggir bandar, hanya diperuntukkan kenderaan pasukan yang telah digunakan daripada Ibu Pejabat Polis Daerah yang menerima kenderaan baru. Seterusnya, aspek transformasi peringkat kumpulan PDRM.
Pihak pengurusan atasan PDRM telah memberikan arahan dan menetapkan setiap pegawai dan anggota harus menyediakan atau memiliki fail meja. Fail meja dirangka adalah untuk memberikan panduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiap hari. Fail meja merupakan satu dokumen rasmi yang perlu ada dalam sesebuah organisasi pejabat yang berperanan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan setiap individu dalam pejabat atau jabatan. Cadangan intervensi peringkat kumpulan polis Diraja Malaysia. Bagi mengelakkan pegawai dan anggota menjalankan tugas di luar skop penugasan dan tanggungjawab, peranan seorang pemimpin adalah amat penting bagi merancang skop tugas. Tanggungjawab dan keprihatinan seorang pegawai atasan dalam agihan tugas harus agar anggota bawahan tidak terbeban dengan skop tugas yang mereka tidak mahir. Bagi masalah kekurangan peralatan kerja, cadangan yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah ini adalah perkongsian printer. Setiap jabatan atau unit perlu diberikan satu printer yang berkualiti tinggi yang boleh diakses oleh semua pegawai dan anggota yang ada bagi kegunaan bersama. Manakala bagi bekalan kertas A4 yang sering tidak mencukupi, adalah dicadangkan untuk membeli kertas sendiri. Mana-mana pegawai yang membeli printer atau kertas sendiri boleh membuat tuntutan semula wang yang digunakan. Manakala bagi kenderaan masalah agihan kenderaan pasukan, pegawai-pegawai daripada jabatan logistik haruslah turun ke balai-balai polis daerah kecil bagi menilai dan melihat sendiri keadaan pasukan yang tidak sesuai dan uzur bagi kegunaan kerja harian. Slide seterusnya adalah halangan dan tindakan intervensi peringkat kumpulan PDRM. Halangan pertama adalah pegawai atasan tidak prihatin dan bijak dalam agihan tugas kepada anggota bawahan terutama pegawai baru dan pegawai daripada unit atau bahagian lain. Seorang ketua atau pemimpin harus mengetahui skop dan tanggungjawab kerja setiap pekerja di bawah selaannya. Tanggungjawab dan keprihatinan seorang pegawai atasan dalam agihan tugas harus agar anggota bawahan tidak terbeban dengan skop tugas yang mereka tidak mahir. Halangan kedua adalah masalah kewangan. Tindakan pertama bagi mengatasi halangan pertama adalah pegawai dan anggota PDRM harus mengadakan team building bagi merancang dan memahami skop penugasan setiap pegawai dan anggota yang berada di dalam sesebuah jabatan atau unit. Kemahiran pegawai dan anggota amat penting agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah, cekap dan efektif. Tindakan kedua adalah pihak logistik PDRM harus membuat penilaian setiap jabatan atau unit yang memerlukan menggunakan printer dan bekalan kertas A4 yang tinggi dalam membuat agihan bekalan, serta melaksanakan dasar penjabatan dan penggunaan secara berhemah bagi mengurangkan penggunaan kertas dan pembaziran. Penggunaan medium teknologi maklumat amat digalakkan bagi menggantikan penggunaan kertas dalam urusan harian yang dilakukan secara manual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fitri bin Muhammad Saleh, nombor metrik 260956. Saya akan membuka tajuk Diagnosis Peringkat Individu Organisasi PDRM. Kumpulan kami telah menjalankan kaedah diagnosis secara temuduga individu. Melalui kaedah diagnosis secara temuduga, kumpulan kami telah memilih beberapa pegawai kanan polis dan anggota bawahan pelbagai pangkat yang bersesuaian bagi menjalankan temuduga secara individu. Hasil daripada analisis data secara kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan, dapati terdapat dua isu di dalam organisasi Polis Diraja Malaysia iaitu isu proses manusia dan isu strategik. Dalam isu proses manusia adalah masalah identiti kerja iaitu pegawai kanan dan anggota polis kurang memberikan fokus dan bekerja sambil lewa kerana merasakan perkhidmatan yang mereka berikan sebelum ini tidak dihargai oleh ketua atau penyelia. Ada juga pegawai dan anggota yang dikenakan tindakan tanpa budi bicara akibat tomahan yang diterima daripada orang awam yang berkepentingan. Selain daripada itu, terdapat juga pegawai dan anggota yang tidak berdisiplin dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Bagi isu strategik iaitu pegawai dan anggota polis menghadapi masalah terlibat dengan rasuah akibat daripada faktor persekitaran organisasi, pengaruh gaya hidup yang mewah dan di luar batasan, kemampuan serta peluang dan tawaran wang yang lumayan daripada individu berkepentingan juga merupakan punca mengapa pegawai dan anggota polis mudah menerima rasuah.
Aspek transformasi peringkat individu organisasi PDRM. Pihak PDRM sentiasa menjalankan pemantauan terhadap pegawai-pegawai dan anggota di dalam organisasi agar tidak terlibat dalam gejala rasuah. Di antaranya adalah menaik taraf sistem kawalan disiplin dan dadah ke aplikasi eSKDD yang mana sebelum ini hanya menggunakan fail SKDD. eSKDD adalah merupakan satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh penyelia terhadap pegawai yang diselia agar menjauhkan diri daripada aktiviti yang menjejaskan seperti penyalahgunaan dadah, gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Cadangan intervensi peringkat individu organisasi PDRM. Bagi meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai dan anggota polis, PDRM perlu mengadakan program pemantapan integriti melalui kursus latihan dan perkhidmatan. Pegawai atau anggota-anggota yang dikesan mempunyai masalah integriti perlulah menyertai program tersebut agar masalah dapat dikawal dari peringkat permulaan. Kedua ialah pegawai peringkat atasan perlulah memberikan penghargaan kepada pegawai dan anggota yang menunjukkan perkhidmatan yang cemerlang agar dapat meningkatkan motivasi diri dalam menjalankan tugas. Contohnya seperti sijil penghargaan, peluang kenaikan pangkat dan hal ehwal kebajikan. Yang ketiga ialah meningkatkan pemantauan dan penyeliaan SKDD terutama kepada ketua dan penyelia dengan menyertai bengkel pengurusan SKDD oleh pihak atasan dan pengurusan tertinggi PDRM agar mereka menjalankan amanah dan tanggungjawab yang besar akan penekanan kepentingan dan menguruskan SKDD oleh penyelia dijalankan dengan sebaik mungkin. Halangan dan tindakan intervensi peringkat individu organisasi PDRM. Halangan 1. Kurangnya komitmen penyertaan daripada pegawai dan anggota. Pegawai dan anggota merasakan diri mereka tidak memerlukan sebarang bentuk program peningkatan motivasi diri dan integriti. Halangan 2. Program pemantapan integriti yang diadakan tidak memberikan impak atau kesan yang mendalam kepada pegawai dan anggota yang menyertai program. Halangan 3. Ketua atau penyelia yang menjalankan pemantauan SKDD sekadar melengkapkan tugas dan tidak bersungguh-sungguh. Tindakan 1. Pihak pengurusan atasan perlu memantau dan mewajibkan kehadiran penuh kepada pegawai dan anggota yang dikesan mempunyai masalah integriti. Tindakan kedua. Tenaga pengajar yang memiliki kemahiran dan kepakaran dalam pemantapan integriti perlu disediakan agar objektif dan motif utama program tercapai dan tidak sia-sia. Tindakan 3. Pemantauan daripada pihak atasan dan pengurusan tertinggi PDRM perlu untuk memantau ketua dan penyelia agar mereka menjalankan amanah dan tanggungjawab yang besar agar penekanan kepentingan dan pengurusan SKDD dapat dijalankan dengan sempurna. Kesimpulan. Dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan negara, semua pegawai dan anggota dalam organisasi PDRM perlu mempunyai integriti yang tinggi, kemahiran yang cekap dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Semua pegawai dan anggota perlulah bersama-sama membantu dalam menyertai dan melaksanakan semua langkah-langkah intervensi yang telah dirancang oleh pihak pengurusan tertinggi PDRM. Program transformasi ke arah memartabatkan organisasi PDRM bukan sahaja di negara Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Semua pegawai dan anggota PDRM perlu memahami dan fokus kepada dasar utama PDRM iaitu Seksyen 3-3 Akta Polis 1997 demi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat dan kewibawaan pasukan tidak terancam oleh anasir-anasir luar yang seringkali mencari ruang dan peluang bagi menjatuhkan negara Malaysia tercinta.